Okey, kita akan terus saja bersama dengan rakan kita di Kota Kinabalu, berada di Dun Api-Api, lokasi yang menyaksikan pengurusi Sabah PKR Christina Liew akan mengundi. Baik Haji, untuk permulaan pembuka kata bagi program kita hari ini, Sabah Memilih, apa yang boleh dikongsikan setakat jam 8 pagi ini, Haji? Ya, Malina dan Rizal, kini saya berada di Sekolah Kebangsaan Sacred Heart Kota Kinabalu. Di pusat bandaraya Kota Kinabalu ini, pusat daerah mengundi bagi Dun Api-Api N20. Kalau kita boleh lihat semula, Parlimen Kota Kinabalu ini akan ada 3 Dewan Undangan Negeri, iaitu Api-Api, Likas N19, Luyang N21. Dan kini saya berada di Sacred Heart. Tumpuan di sini adalah pengurusi PKR Sabah, iaitu mantan Timbalan Ketua Menteri Sabah, Menteri Pelancongan dan juga Alam Sekitar, Yang Berhormat Datuk Christina Liew akan membuang undi di Sekolah Kebangsaan Sacred Heart ini. Sejak 7 pagi tadi, ratusan warga Kota Kinabalu sudah pun beratur di pekarangan sekolah ini untuk mendapatkan barisan awal untuk mereka menunaikan tanggungjawab mereka. Dan 7.30 pihak SPR sudah pun membuka dan proses pengundian sedang berjalan sekarang. Dan di belakang saya anda boleh lihat untuk saluran-saluran yang diberikan oleh pihak SPR, hampir 100 orang sedang menunggu dan diberi satu penumpuan kepada SOP COVID-19 yang amat ketat sekali. Ini agak berbeza dari pilihan raya yang lalu dan anda boleh lihat di sebelah kanan saya, proses pengundian bermula dengan memasuki pekarangan sekolah ini. Pihak SPR akan mengambil sukatan suhu dan juga lengkap dengan PPE dan mereka akan memasuki pekarangan sekolah dan memastikan daftar pemilih mereka bersama petugas SPR yang lengkap juga dengan vest warna kelabu dan juga laptop masing-masing, memakai pelitup muka dan juga sarung tangan, dan kemudian mereka akan berada di pekarangan Dewan ini untuk menunggu dipanggil masuk oleh pihak petugas SPR. Dan selepas itu, satu laluan khusus diberikan oleh pihak SPR untuk keluar sahaja. Maksudnya mereka yang masuk dan keluar tidak akan bertembung dan mereka akan lalu di hadapan saya ini hinggalah satu stesen terakhir di bawah kemah di belakang kameraman Ruzi. Pihak SPR akan mencatat satu lagi rekod dan diberikan sanitizer ataupun hand sanitizer, dan selepas itu laluan keluar akan diberikan kepada pengundi-pengundi yang memasuki sekolah ini. Saya rasa inilah sampel ataupun contoh bagi semua pusat daerah mengundi di kesemua 73 Dewan Undangan Negeri pada hari undi hari ini. Dan ini amat penting untuk memastikan pencegahan penularan COVID-19 dapat dilakukan. Penjarakan fizikal diperhatikan dengan dekat oleh pihak petugas SPR, anggota rela, anggota polis dan seumpamanya. Jadi inilah kelainan dalam pilihan raya negeri Sabah kali ini. Pastinya semua pihak sedang memerhatikan dengan dekat segala proses pencegahan pandemik COVID-19 dapat diikuti oleh pengundi dan juga petugas pilihan raya. Jadi untuk makluman penonton Esok Awani, bagi Dun Api-Api akan berlaku 9 penjuru untuk 2020 ini. Yang Berhormat Datuk Christina Liew akan berhadapan dengan semua heavyweight dari parti PBS. Naib Presidennya berada di sini juga, dari 3 calon bebas, satu dari PPRS, LDP juga meletakkan calon. Presidennya berada di sini yang akan bertembung dengan Christina Liew, PCS dari timbalan presiden mereka dan dari Parti Gagasan. Dari pemerhatian saya di Dun Api-Api di pusat bandaraya Kota Kinabalu ini merupakan kubu kuat PKR. Pada 2018 PRU ke-14 lalu, Christina Liew menang dengan undi 8,174 mengalahkan 4 calon yang lain. Jadi pada kali ini sejumlah
19,149 pengundi berdaftar bagi DUN N20 api-api dengan majoritinya etnik Cina 43%, Bumi Putera Sabah 39%, undi dari masyarakat Melayu 9% dan lain-lain. Jadi ini akan memberikan satu manifestasi ataupun bayangan bagaimana corak pemilihan bagi pengundi DUN api-api kawasan bandar, mereka yang taraf ekonominya T20 dan 40 ke atas, majoritinya etnik Cina, pastinya awareness ataupun political sense mereka tinggi. Jadi apa yang berkaitan dengan demokrasi, berkaitan dengan governance, deliverables, ADUN dan juga hubungan antara Kota Kinabalu dan juga Putrajaya matters di kawasan DUN api-api ini. Dan bagi secara keseluruhannya, PKR kali ini meletakkan 7 calon. Biarpun mereka agak terkilan, mereka memohon kepada Presiden Warisan untuk bertanding 14 kerusi, tetapi Warisan hanya memperuntukkan 7 kerusi saja. Dan akhirnya konsensus itu tercapai dan mereka akan bertanding di api-api Inanam, Tempasuk, Tamparuli, Matunggung, Klias dan juga Suk. Jadi buat masa sekarang, saya rasa hampir 100 orang sudah pun menunaikan tanggungjawab mereka. Ada masa lagi yang panjang hingga 5.30 petang nanti dan pihak SPR menjangkakan waktu pagi inilah yang akan menjadi tumpuan pengundi di kawasan DUN api-api. Rizal and Malina. Haji Nazri, sepanjang kita membawakan liputan Sabah Memilih, kita akan merujuk kepada 2 dapatan kajian yang telah dikemukakan kepada kita semalam. Antara yang pertama adalah menurut kajian Ilham Center, dan saya suka nak bawakan berkenaan dapatan kajian Ilham Center ini yang mana mengatakan pengundi di Sabah sangat meletakkan faktor calon sebagai faktor utama mereka untuk mengundi, dan melihat kepada keadaan ataupun di DUN api-api tempatnya terletaknya calon heavyweight seperti penyandang Christina Liu, pengerusi PR Sabah ini, adakah kita boleh baca bahawa sentimen pengundi ini sudah lebih atau kurang memihak kepada calon sedia ada, ataupun kita masih melihat sentimen rakyat ini masih lagi berubah-ubah? Kalau berdasarkan dapatan kajian, faktor calon memang jadi keutamaan, khususnya di DUN api-api di kawasan Parlimen Kota Kinabalu yang mana kawasan bandar ini, Haji Nazri. Ya, pastinya untuk faktor calon, ia lebih terkesan ataupun lebih memberi impak di kawasan pinggir bandar, kawasan pedalaman Sabah, seperti di Banjaran Keroka, iaitu di Tenom, Libaran dan juga Pensiangan. Tetapi bagi kawasan bandar seperti Kota Kinabalu, Tawau dan juga Sandakan, saya rasa faktor parti agak dominan dan juga prestasi calon yang sebelum ini. Jadi saya rasa maklumat yang mereka dapat daripada sosial media, dari rally-rally politik yang mereka hadiri dan juga prestasi calon sebelum ini, itu penting. Faktor calon itu akan diberi tumpuan dari aspek penyampaian ataupun apa yang sudah dilakukan oleh calon tersebut. Itu kelebihan kepada Datuk Christina Liu sebagai Timbalan Ketua Menteri Sabah dan Menteri Pelancongan dan Alam Sekitar. Saya rasa beliau melakukan banyak perkara di DUN api-api, dan antara yang ketara adalah apabila sektor pelancongan Sabah memberikan satu sumber pendapatan KDNK yang amat tinggi bagi negeri Sabah sepanjang 2 tahun lalu, dan juga mencipta lebih banyak pekerjaan bagi anak muda dan juga rakyat Sabah di kawasan-kawasan pelancongan utama negeri Sabah. Yang keduanya, yang ketara juga apabila kelestarian itu juga menjadi satu manifesto utama Christina Liu untuk mencipta lebih banyak kawasan-kawasan hijau di kawasan perbandaran Kota Kinabalu, menaik taraf pekan-pekan kecil ataupun bandar-bandar baru yang berada di bawah DUN api-api. Dalam masa yang sama kita lihat kebersihan Kota Kinabalu semakin baik, sungai-sungainya, laut, pinggiran waterfront dan sebagainya. Jadi saya rasa prestasi ADUN lebih diutamakan dalam masa yang sama dari aspek governance, iaitu dari sudut tadbir urus baik, dari sudut penyampaian, kerana mereka ni ramainya majoriti orang yang educated,
mereka pembayar cukai yang tegar, mereka dari kalangan usahawan dan peniaga, tokoh korporat dan berlatar belakangkan akademik yang tinggi. Jadi pastinya calon yang akan memenuhi aspirasi dan juga ciri-ciri yang mereka mahukanlah yang akan dipilih bagi DUN api-api di Parlimen Kota Kinabalu, termasuk juga di Likas dan juga di Luyang. Jadi ini kawasan tradisi yang ditandingi oleh PKR dan juga DAP. Jadi pastinya agak selesa sedikit hinggalah ke tengah malam tadi bagi kursi yang ditandingi oleh calon PKR dan juga DAP yang berada dalam satu gagasan Warisan Plus. Malina. Dan Haji, saya mungkin ada soalan terakhir Haji sebelum kita pergi ke wartawan kita yang seterusnya. Haji daripada Sandakan ke Kota Kinabalu, bagaimana Haji melihat perubahan naratif tersebut sepanjang daripada Sandakan ke Pantai Barat di Sabah, dan juga bagaimanakah Haji melihat naratif itu mempengaruhi bagaimana pengundi hari ini akan memilih, terutamanya dalam keadaan di mana ada sedikit cabaran daripada SOP contohnya, tempoh menunggu yang lebih lama. Adakah perbezaan naratif itu akan mempengaruhi keinginan untuk keluar mengundi dan juga melakukan tanggungjawab demokrasi masing-masing? Itu yang kita akan lihat secara dekat, Rizal. Adakah peratusan keluar mengundi lebih baik ataupun status quo ataupun berkurangan. Tetapi bagi kawasan-kawasan yang masih terkawal penularan pandemik COVID-19, saya rasa peratusan mengundi akan tinggi ataupun tidak menepati sasaran yang dimahukan oleh pihak SPR. Tetapi kawasan-kawasan penularan tinggi seperti di kawasan Pantai Timur Sabah, kerana saya berada di Tawau, di Kunak, di Lahad Datu dan juga Sempurna, saya rasa mungkin ada penurunan kerana masyarakat sana bimbang dan juga gusar dari aspek keselamatan dan juga kesihatan, takut dijangkiti COVID-19. Tetapi apapun, di Sabah ini saya rasa apabila pilihan raya itu dia macam hari raya, Rizal. Mereka meraihkan dengan meriah walaupun dalam keadaan berhati-hati, dan pastinya mereka akan turun mengundi calon yang mereka inginkan kerana mereka begitu dekat dengan politik. Cara mereka lah. Kita tidak boleh bawa pemikiran politik semenanjung dengan pemikiran politik pengundi di Sabah. Pada mereka, politik adalah satu celebration. Mereka declare ke mana undi mereka akan berikan. Mereka tidak rasa marah kalau mereka bertukar parti. Mereka sentiasa mengikuti prestasi setiap calon yang bertanding pada kali ini. Biarpun kali ini pertandingan banyak penjuru, antara yang paling meriah 447 calon menyamai DUN-DUN yang berada di seluruh negara, Rizal. Tetapi dari pengamatan saya di Tawau, di perbatasan sebatik pulau yang ada dua sempadan antara Indonesia dan Malaysia. Saya berada di Pulau Bombom, di kawasan Kuat, Senalang bagi Datuk Seri Syafiq Abdal. Saya berada di Silam, antara kawasan yang paling luas DUN di negara kita, dan kawasan yang paling tinggi penularan COVID-19 iaitu di Lahad Datu. Jadi saya rasa itulah yang kami alami, dan kita akan lihat pada hari ini adakah mereka akan mengundi ikut citarasa calon, ikut citarasa etnik yang mereka ada, iaitu Bugis ke, Suluk ataupun Cina ataupun masyarakat Kadazan, Dusun dan Murut. Jadi ini penting. Nanti kita akan tanya penganalisis politik kerana kajian Ilham, kajian UMS, kajian SIDS menunjukkan semua perkara ini akan diberikan perhatian, dan bagaimana kita melihat ataupun memberi penelitian cara berfikir, cara membuang undi, cara memilih calon bagi lebih 1 juta pengundi pada hari ini, Rizal. Terima kasih Haji Nazri ataupun Nazri Kahar yang ketika ini berada di api-api, di N20 api-api di Kota Kinabalu, membincangkan berkenaan dengan bagaimana pengundi keluar mengundi dan juga naratif yang dilihat oleh Nazri daripada Sandakan, daripada pelbagai kawasan yang ditinjau.